Apa sebenarnya yang terjadi di rumah sakit ini? Seorang wartawan yang menyamar menjadi seorang pesakit mental menyatakan bahawa selama dia berada di rumah sakit itu, ia seolah-olah berada di neraka. Elizabeth Corcoran atau lebih dikenali sebagai Nellie Bly dilahirkan pada 5 Mei 1864 di Pennsylvania. Nellie telah memulakan kerjaya sebagai seorang wartawan pada usia 21 tahun di akhbar tempatan bernama Dispatch. Dia memegang prinsip membuat sesuatu yang wanita lain tidak pernah buat. Jiwa Nellie sebagai wartawan lebih cenderung ke arah cerita siasatan, misteri serta tugasan mencabar. Dia tidak berminat dengan cerita dunia kewanitaan seperti fashion atau kecantikan. Nellie merupakan wartawan pertama yang melakukan misi penyamaran dalam bidang kewartawanan. Penyamarannya sebagai seorang pesakit mental ternyata berbaloi selepas berjaya membongkar kekejaman yang berlaku di hospital sakit jiwa bernama Women's Lunatic Asylum yang terletak di Blackwell's Island. Ceritanya bermula apabila Nellie telah mendapat satu tugasan daripada editornya. Dia menyuruh Nellie untuk menyamar menjadi pesakit mental di sebuah hospital sakit jiwa wanita. Bukan untuk sehari dua, tetapi selama 10 hari. Biasanya, orang yang dah masuk ke hospital sakit jiwa memang agak susah untuk dikeluarkan. Tapi, dalam masa yang sama, editor Nellie turut memberi jaminan akan mengeluarkannya dari hospital sakit jiwa tersebut dengan apa cara sekalipun. Bukan mudah untuk Nellie melakukan tugasan tersebut. Memandangkan dia harus membuktikan dirinya gila, Nellie pun berlatih menjadi orang kurang siuman di depan cermin untuk beberapa hari. Latihan itu membuahkan hasil selepas Nellie melakukan aksinya yang gila, iaitu mengamuk, menjerit-jerit dan merayap di jalanan. Lalu, dia pun ditangkap oleh pihak polis kerana mengganggu ketenteraman orang awam. Dia kemudiannya disahkan mengalami penyakit mental oleh seorang doktor. Lalu, dia pun dihantar ke Pulau Blackwells. Nellie mengatakan, selama 10 hari berada di hospital itu, dia merasa seolah-olah berada di neraka. Keadaan di sana lebih teruk daripada jangkaannya. Nama saja hospital mental pertama di Amerika. Namun, dana peruntukan yang diperolehi adalah sangat sedikit. Lagi mengejutkan adalah, pesakit mental di situ dilayan dengan begitu kejam oleh para doktor serta jururawat yang tidak terlatih. Rawatan yang diberi bukan untuk memberi kesembuhan, tetapi lebih kepada menyakitkan para pesakit. Para pesakit termasuk Nellie telah didera secara mental dan fizikal. Mereka dimandikan dengan air sejuk berais dan kemudian badan dibiarkan kebasahan selama beberapa jam hinggakan ada yang jatuh sakit. Mereka juga dipaksa untuk duduk di atas kerusi tanpa dibenarkan untuk bercakap dan bergerak selama 12 jam. Ada juga pesakit yang diikat dan digantung dengan tali. Kebersihan makanan pula sangatlah meloyakan. Mereka diberi makan daging busuk, roti berkulat serta air tercemar. Itulah yang menjadi sajian harian mereka. Membuat aduan adalah perkara dilarang sama sekali. Sesiapa yang berbuat sedemikian, maka bersiap sedialah untuk dipukul.
Perkara yang paling mengejutkan bagi Nelly adalah kebanyakan pesakit di situ sebenarnya adalah normal, di mana rata-rata mereka merupakan imigran miskin yang tidak fasih berbahasa Inggeris. Lebih malang, mereka mengalami penderitaan psikologi secara berterusan akibat layanan yang diterima di hospital sakit jiwa tersebut. Pada hari ke-10, seperti yang dijanjikan oleh editornya, Nelly berjaya dikeluarkan dari Women's Lunatic dengan menggunakan hikmat peguam. Artikel yang kemudian diterbitkan oleh Nelly tentang pengalamannya berada di hospital sakit jiwa itu telah mendapat sambutan ramai orang, sekaligus menarik perhatian pihak berkuasa. Pihak berkuasa pun turun padang untuk menyiasat perkara tersebut. Semasa siasatan dijalankan, sesuatu yang mengejutkan telah berlaku. Apa yang telah diceritakan oleh Nelly bagaikan langit dengan bumi. Seluruh kawasan Women's Lunatic Asylum tiba-tiba menjadi bersih. Begitu juga dengan tahap kebersihan makanan serta minuman. Sebahagian pesakit yang bersama-sama Nelly sebelum ini pula telah hilang. Berkemungkinan mereka telah dipindahkan. Manakala kaki tangan hospital sakit jiwa itu turut menafikan segala cerita Nelly yang dianggap mereka sebagai satu pembohongan. Pihak hospital tersebut dipercayai telah mencuba sedaya upaya untuk menutup kes itu. Namun, dalam kes ini, pihak berkuasa memilih untuk menyebelahi Nelly. Hampir keseluruhan kaki tangan yang disyaki berlaku kejam telah diberhentikan. Perkara ini menjadi satu kemenangan untuk Nelly serta satu keadilan buat pesakit di Women's Lunatic. Nelly kemudian telah menerbitkan sebuah buku berjudul 10 Days in a Madhouse yang menceritakan tentang pengalaman ngerinya itu. Keberanian Nelly telah menjadikannya antara wartawan yang paling disegani serta disanjungi di seluruh dunia. Dia bersara dari dunia kewartawanan selepas berkahwin dengan seorang jutawan dan pada tahun 1922, Nelly akhirnya meninggal dunia pada usia 57 tahun akibat radang paru-paru. Kisah Nelly Bly ini telah beberapa kali difilmkan.